Buletin Didik 25 Disember bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam hormat. Kementerian Pendidikan KPM terus komited memastikan semua sekolah yang terlibat kejadian banjir besar baru-baru ini diberi perhatian segera. Menurut Menterinya Datuk Dr. Razi Jidin, kerja-kerja membaik pulih akan dilakukan segera untuk memastikan persekitaran pembelajaran yang lebih selamat dan selesa. Datuk Dr. Razi meninjau SMK Taman Sri Muda Shah Alam semalam bagi melihat sendiri keadaan infrastruktur sekolah selepas ditenggelami air minggu lalu. Turut serta ialah Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembangunan KPM, Nur Azman Abdul Rahman. Selain bilik darjah, antara bilik khas lain yang rosak teruk adalah bengkel, makmal sains dan makmal komputer. Seramai 34 guru sekolah ini juga terkesan akibat musibah berkenaan. Selain SMK Taman Sri Muda, 8 sekolah lagi di kawasan sekitar turut terjejas. Penangguhan sesi Persekolahan Penggal 3 2021-2022 yang diumumkan KPM semalam memberi kelegaan kepada ibu bapa dan pelajar yang terlibat banjir. Tempoh seminggu yang diberikan dilihat wajar dalam memberi ruang kepada pihak sekolah, ibu bapa dan juga pelajar. Pengumuman penangguhan itu menunjukkan keprihatinan KPM terhadap masyarakat, khususnya warga sekolah. Selain banyak sekolah yang digunakan sebagai pusat pemindahan sementara PPS, ada juga antaranya yang tenggelam akibat banjir. Secara tidak langsung memberi peluang kepada operasi pembersihan sekolah selain persiapan diri pelajar dari segi fizikal dan mental. Langkah ini merupakan satu tindakan yang sangat baiklah. Khususnya bagi pelajar, guru berapa di daerah-daerah yang terlibat dengan banjir, terutamanya di daerah Bentong, Mentakap, Kuantan dan juga di negeri Selangor khususnya, iaitu di daerah Hulu Langat, Shah Alam dan sebagainya. Ini sudah tentu memberi kelegaan kepada mereka, khususnya bagi menyiapkan kembalilah persiapan untuk buka sekolah pada sesi berkenaan, iaitu pada 9 dan 10 Januari nanti. Pengumuman itu disambut baik Muhammad Naufal Hishamuddin, antara mangsa banjir di Kampung Padang Jawa Shah Alam. Masih trauma menempuh detik hitam itu, bagaimanapun dia lega kerana tidak perlu tergesa-gesa memikirkan persiapan sekolah anak-anak. Memang barang-barang sekolah anak memang memang tak sempat nak selamatkan. Boleh dikatakan kami lebih pentingkan selamatkan diri, dan peralatan anak-anak setelah banjir surut boleh dikatakan dalam 20 ke 30% je yang boleh diguna semula. Yang lainnya selebihnya rosak akibat banjir. Menurut Naufal, mereka sekeluarga sedang giat menjalankan kerja pembersihan pasca banjir di rumah. Keadaan ini sedikit sebanyak memberi bebanan fizikal termasuk kepada anak-anak. Tak sempat selamatkan apa-apa. Oh, baju sekolah, buku sekolah? Baju sekolah dengan semua alat sekolah tak dapat selamat. Lepas tu dia buku-buku tu ada jumpa kat mana ni? Buku-buku jumpa kat dapur dengan ruang tamu. Lepas tu tak sempat selamat barang-barang apa-apa, tak sempat? Tak. So biar je lah barang-barang semua kena banjir? Tapi telefon dengan iPad saya dapat diselamatkan. Oh, siapa yang selamatkan? Ibu dengan ayah saya. Oh, okey. Lepas tu buku-buku tak sempat? Beg semua sekolah, beg sekolah, baju sekolah semua tak sempat? Tak sempat. Kenapa tak sempat? Tak fikir? Lupa. Tidak terkecuali menyambut baik penangguhan ini ialah Muhammad Azri Abdullah dan isteri Siti Kalsum Samad yang menetap di Taman Sri Muda Shah Alam. Dekat level bawah ni total loss. Memang tak ada apa-apa yang boleh diselamatkan. Jadi saya kena kosongkan, dan apa-apa juga perabot, barang-barang perabot dan sebagainya saya dah yang ada di ruang tamu, dalam bilik semua dah habis. Dapur semua habis. Barang elektrik habis. Macam mana dengan barang-barang sekolah anak ke apa semua? Baju sekolah, kasut sekolah, buku-buku sekolah, gone. Semua habis. Anak yang sekolah asrama pun habis. Alhamdulillah laptop masih selamat lah.
Rumah mereka mengalami kerosakan teruk terutama di tingkat bawah dan menjangkakan proses pembersihan akan menelan masa panjang. Tak selamatkan apa-apa pun. Tak boleh selamatkan diri je. Okey, so barang-barang kat atas tu selamat ke memang hanyut terus? Baju semua dah hilang. Seperti diumumkan KPM, kumpulan A yang melibatkan negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu akan memulakan persekolahan pada 9 Januari. Manakala bagi negeri yang lain dalam kumpulan B akan memulakan persekolahan pada 10 Januari depan. Kerajaan bersetuju memberi penangguhan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN selama 3 bulan kepada peminjam yang terkesan banjir. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, peminjam yang terkesan boleh mengemukakan permohonan bermula 28 Disember hingga 31 Mac tahun depan. Butiran lanjut pelaksanaannya akan diumumkan PTPTN kelak. Keputusan itu diambil selari dengan aspirasi kerajaan yang prihatin dan komited membantu keluarga Malaysia, selain berharap penangguhan ini dapat meringankan beban peminjam yang terkesan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan mencemara duli melawat Pusat Pemindahan Sementara di Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan CIAST Seksyen 19 Shah Alam pagi tadi. Baginda meluangkan masa hampir sejam menyantuni mangsa banjir dan menghulurkan bantuan berupa barang keperluan harian serta wang tunai. Sebelum berangkat pulang, Al-Sultan Abdullah sempat menitipkan pesanan buat mangsa banjir agar menjaga diri. Okay, take care everybody. Yeah. Terdahulu, baginda mendengar taklimat daripada pegawai daerah, pejabat daerah dan Tanah Kelang berkenaan situasi banjir di Seri Muda serta Kelang. Turut berkenan mengiringi dalam lawatan ini ialah Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah. PPSCIAST menempatkan 149 mangsa banjir melibatkan 39 keluarga. Bertemu kembali. Kementerian Kesihatan mengesan 49 lagi kes positif COVID-19 yang dijangkiti varian Omicron dengan satu daripadanya berkemungkinan daripada penularan tempatan. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin memaklumkan satu kes tempatan itu dilaporkan di Sarawak. Jelasnya penularan tempatan itu dikesan membabitkan seorang lelaki warga Cina berusia 38 tahun yang tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara. Lelaki itu juga sudah bekerja di negeri berkenaan sejak 3 tahun lalu. Kes telah menjalani ujian COVID-19 pada 18 Disember kerana mengalami demam dan batuk sejak 13 Disember. Keputusan sampel didapati positif COVID dan kes telah dimasukkan ke PKRC di bawah Hospital Umum Sarawak pada 20 Disember. Sampel kes telah dihantar ke IHCM Unimas untuk ujian genomic sequencing dan disahkan positif untuk varian Omicron pada 23 Disember. Tambah beliau, punca jangkitan belum dapat dikenal pasti dan siasatan masih diteruskan Pejabat Kesihatan Daerah Kuching. 2 kontak rapat dikenal pasti iaitu seorang pemandu kenderaan dan seorang lagi kontak sosial. Kedua-dua mereka diberi arahan kuarantin dan keputusan ujian sampel pertama mereka adalah negatif. Dalam pada itu, kerajaan akan mengumumkan jarak masa baharu bagi suntikan dos penggalak COVID-19 pada minggu depan berikutan penularan varian Omicron dalam negara. Ia melibatkan pemendekan selang masa antara dos kedua vaksin COVID-19 dan dos penggalak. Ia juga akan melayakkan sebahagian besar rakyat Malaysia yang telah lengkap menerima 2 dos vaksin COVID-19 untuk mendapatkan dos penggalak. KKM turut menasihatkan individu yang berhasrat melakukan perjalanan ke luar negara dan ingin menunaikan umrah untuk menerima suntikan dos penggalak, khususnya buat mereka yang telah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19.
Produk inovasi Smart Child Car Seat with Ambient Monitoring System ciptaan penyelidik Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM dipilih sebagai finalis 5 teratas pertandingan Shell Selamat Sampai Varsity Challenge 2021. Pertandingan akhir itu dijangka berlangsung pada 20 Januari tahun hadapan. Menurut Timbalan Naib Chancellor UTM, Profesor Dr. Ghazali Omar, produk itu merupakan kerusi keselamatan kanak-kanak yang disambungkan dengan pelbagai penderia bagi memantau keadaan di dalam kenderaan. Ia turut dilengkapi dengan aplikasi khas yang akan menghantar notifikasi ke telefon pintar pengguna. Selain mempunyai ciri-ciri keselamatan seperti pengesan suhu, pengesan tahap karbon dioksida serta alkohol. Melalui aplikasi itu juga, pengguna dapat mengesan lokasi kenderaan masing-masing kerana ia didatangkan bersama GPS tracker. Ia direka oleh 5 pelajar tahun 3 dan 4 kursus Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik. Kejayaan ini membuktikan UTM mempunyai pakej kemahiran dan kompetensi tinggi dalam bidang yang dipelajari selari dengan keperluan revolusi industri 4.0. Projek ini juga telah dibentangkan kepada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka yang turut memberi hikmat nasihat kepada mereka. Setiap orang pastinya mempunyai impian tersendiri meskipun ada yang terpaksa memendam kerana mengikut pilihan keluarga. Namun tidak bagi Zid Jamil yang yakin dengan kebolehan dan kemampuannya. Dan untuk itu, minggu ini kerjaya pilihan Buletin Didik ialah Pereka Fashion. Berusia 35 tahun, anak kelahiran Bidur, Perak ini menyedari minatnya terhadap rekaan dan lukisan sejak kecil. Bagaimanapun, Zid akur dengan permintaan keluarga untuk mengambil jurusan sains di universiti. Enggan berputus asa, anak keempat dari 5 adik-beradik ini nekat mengambil risiko mengubah laluan hidupnya ke bidang seni. Tamat pengajian dalam Diploma Mikrobiologi, Zid meneruskan pengajian dalam Ijazah Sarjana Muda Seni Reka Fashion di Universiti Teknologi Mara Shah Alam. Mak dan ayah saya menentang keras sebenarnya sebab di mindset mereka mengharapkan anak-anak mereka belajar ambil dalam bidang sains lah, contohnya macam mana medicine, pergigian. So cuma boleh kata memang tak mendapat restu lah sebenarnya. Cuma apa yang saya boleh cakap pada mereka, saya just slow talk dengan mereka. Saya cakap bagi saya peluang, bagi saya 3 tahun, and then dalam masa 3 tahun ni sebenarnya saya harus berdikari sendiri. Mahu membuktikan kerjaya sebagai pereka fashion juga dipandang sama tinggi dengan profesion lain, Zid berguru bersama pereka-pereka terkemuka. Kini label fashion Amazy yang diusahakan bersama rakan Amar Matfi sejak 8 tahun lalu kian menempa nama dalam industri. The first breakthrough is kita buat untuk Eni Zakri, untuk AJL sebenarnya, di 2018 untuk persembahan Aku Cinta bersama Syamil. Yang persembahan Ernie atas tangga tu, that piece is ours. Alright. So and then boleh kata 2018 ni memang banyak membuka laluan untuk Amazy lah sebenarnya. Kami juga diberi peluang, diberi penghormatan sebenarnya untuk mereka. Kami juga diberi peluang untuk mereka evening gown untuk Miss Universe Malaysia kita sebenarnya, JNTO sekitar 2018 untuk mewakili Malaysia ke peringkat dunia lah sebenarnya. Pencapaian demi pencapaian diperoleh, kejayaan Zid sebagai pereka fashion mula diterima baik keluarga. Untuk memantapkan kemahiran dan menyerlahkan bakat sedia ada, Zid juga rajin melibatkan diri dalam pertandingan rekaan fashion. Apa yang saya boleh nasihatkan kepada adik-adik yang di luar sana, jangan pernah putus asa. Always believe in your talent, dan kalau perlu buktikan pada
orang-orang yang terdekat dalam family anda lah. Sebab family macam saya, family dan friend comes first. So kalau perlu buktikan pada mereka, buktikan pada mereka yang anda mampu. Mengagumi duo fashion Rizman Ruzaini, Zid dan Amar melalui label Amazy mengambil positif setiap persaingan agar rekaan mereka sentiasa segar dan mengikuti perkembangan semasa. Sistem kawalan banjir atau kemudahan pengalihan air banjir bawah tanah terbesar di dunia yang dibina di Tokyo, Jepun mampu menghalang banjir sehingga 90%. Ia dikenali sebagai projek G-Kens atau saluran pelepasan bawah tanah luar kawasan metropolitan. Projek G-Kens yang juga terowong bawah tanah untuk melindungi Tokyo daripada bencana banjir buruk terletak di antara Showa dan Kasukabe, wilayah Saitama, pinggir bandar Tokyo di Greater Tokyo Area. Salah satu sistem kawalan banjir paling besar pernah dicipta ini siap dibina pada tahun 2009 dengan kos 230 bilion yen atau lebih 8 bilion ringgit. Kerja-kerja projek yang dimulakan terdiri daripada 5 silo pembendungan konkrit dengan ketinggian 65 meter dan diameter 32 meter, disambungkan 6.4 km terowong, 50 meter di bawah permukaan serta tangki air besar dengan ketinggian 25.4 meter. 59 tiang besar yang disambungkan ke pam 13,000 kuasa kuda boleh mengepam sehingga 200 tan air sesaat ke Sungai Edo. Tiang seberat 500 tan masing-masing menyokong empangan utama, tangki konkrit kosong seluas 2 padang bola sepak. Kemudahan pengalihan air banjir bawah tanah ini dapat mengurangkan limpahan air dan sungai utama di Tokyo. Jumlah taufan setahun yang mengancam Tokyo sebanyak 1.5 kali ganda dalam tempoh 4 dekad lalu. Sukan. Slot terawal ke perlawanan akhir kejuaraan AFF 2020 akan ditentukan malam ini dengan Singapura dan Indonesia turun menentang kali kedua. Berbekal keputusan seri 1-1 di separuh akhir pertama, peluang untuk kedua-dua pasukan mara ke pentas penentuan juara masih lagi seimbang. Ia selepas peraturan kelebihan jaringan di tempat lawan tidak diguna pakai dalam edisi kali ini kerana berlangsung di venue neutral. Singapura dan Indonesia sekali lagi bertemu di perlawanan timbal balik separuh akhir di Stadium Nasional Kallang. Tuan rumah sudah menajamkan persiapan demi meraih tempat ke perlawanan akhir selepas kali terakhir melakukannya 9 tahun lalu yang menyaksikan skuad singa menamatkan saingan sebagai juara. Jurulatih kelahiran Jepun Tatsuma Yoshida juga bersedia sekiranya aksi dibawa ke penentuan penalti dengan berhasrat menghadiahkan kejayaan ke atas Indonesia sebagai hadiah hari Natal kepada penyokong tuan rumah. Sementara itu, di kamp Indonesia pula tetap optimis dengan peluang mereka dalam aksi timbal balik. Pasukan kendalian Shin Tae-yong yang diperkuat ramai tenaga muda kelihatan bersemangat untuk mengulangi persembahan cemerlang yang ditampilkan sejak permulaan kempen. Skuad Garuda mempunyai rekod agak baik di peringkat separuh akhir dengan kemampuan 5 kali melayakkan diri ke perlawanan kemuncak. Pemain bola sepak terkaya di dunia Faik Bolkiah sah menyertai pasukan gergasi Thailand Chonburi FC setelah menamatkan kontrak bersama klub Portugal Maritimo tanpa sebarang penampilan bersama skuad utama kelab itu. Anak saudara Sultan Brunei ini diberikan jersey bernombor 11 dan akan mula beraksi bersama Chonburi FC pada Januari depan. Dan Chonburi FC ketika ini menduduki tangga ketiga Liga Utama Thailand. Pengurus Chonburi FC, Sasom Pomprasek berpendapat bahawa Faik mempunyai kualiti serta pengalaman beraksi di pentas Eropah. Faik meminta pihak pengurusan pasukan untuk tidak memberikan layanan istimewa. Pemain berusia 23 tahun itu mempunyai nilai kekayaan sebanyak 13 bilion pound atau 73 bilion ringgit. Dia pernah menyertai Akademi Southampton, Arsenal dan Chelsea sebelum diikat Leicester City selama 3 tahun. Cahaya lampu mewarnai pusat bandar di Taiwan sempena sambutan Christmas mengakhiri buletin Didik malam ini. Saya Medi Saleh, salam hormat dan Assalamualaikum.